Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Hari ini adalah hari ke-280 PKP dan hari ke-196 PKPP. Semalam sebanyak 2,991 pasukan Task Force Operasi Pemantauan PDRM yang terdiri daripada 13,222 anggota telah melakukan 46,036 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasakan pemantauan SOP. Sebanyak 3,183 pasaraya, 4,160 restoran, 1,123 kilang, 1,377 pasar awam dan pasar tani, 2,747 tempat ibadah serta 1,110 tempat riadah telah diperiksa. Semalam PDRM telah menahan seramai 122 individu di atas kesalahan engkar arahan SOP dan semua mereka telah dikompaun. Kesalahan hampir sama, tidak memakai pelitup muka dan lain-lain lagi. Mengenai kawalan sempadan negara yang terus dikawal ketat oleh agensi-agensi penguatkuasa yang dilakukan secara bersepadu, semalam hasilnya adalah semalam mereka telah berjaya menahan 63 parti serta merampas 4 kenderaan darat dalam operasi yang diadakan di seluruh negara, dan semalam sebanyak 112 SJR Sekatan Jalan Raya Ops Benteng dilaksanakan di seluruh negara. Mengenai Ops Sanitasi Awam, semalam sebanyak 299 Ops Sanitasi dilaksanakan di 8 buah negeri dan 3 di wilayah persekutuan, menjadikan sehingga 30 Mac 2020 sebanyak 12,940 Ops sanitasi telah pun dilaksanakan merangkumi 137 zon. Semalam 501 anggota bomba dan penyelamat serta 214 anggota pihak berkuasa tempatan terlibat di dalam Ops sanitasi. Mengenai kuarantin wajib, sejak 24 Julai 2020 sehingga 21 Disember, seramai 89,984 individu telah pulang ke tanah air dan melalui pintu masuk antarabangsa. Daripada jumlah itu, 7,537 individu masih menjalani kuarantin wajib di hotel dan di premis-premis lain. 535 individu telah dibawa ke hospital untuk rawatan, manakala 81,912 individu dibenarkan pulang, dan semalam seramai 493 individu tiba di pintu masuk antarabangsa dan di kuarantin. Mengenai berita palsu, sehingga 9 November 2020, sebanyak 274 kertas siasatan telah dibuka oleh PDRM dan SKMM berhubung dengan berita palsu berkaitan COVID-19. Saya perlu jelaskan, kertas siasatan yang dibuka ini adalah untuk kes yang berkaitan dengan COVID-19 saja. Berita palsu yang berkaitan dengan COVID-19. Perkara lain yang melibatkan hal-hal lain tidak termasuk dalam 290. Mungkin lebih banyak daripada ini, fitnah dan sebagainya banyak, tapi ini hanya semata-mata yang berkaitan dengan COVID-19. Daripada jumlah itu, sebanyak 137 kes masih dalam siasatan, 35 kes telah didakwa di mahkamah, 12 kes diberikan notis amaran, manakala 90 kes lagi diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut. Jadi kes-kes yang saya sebutkan tadi inilah yang menunjukkan konon-kononnya berlaku
orang ramai yang berhimpit. Sedangkan perkara itu berlaku sebelum PKP lagi. Cerita-cerita lama yang diulang tayang, konon-kononnya berlaku semalam, tapi perkaranya dah lama berlaku. Yang menceritakan perkara yang dilakukan oleh pihak PDRM misalnya, yang tidak pun berlaku dan melibatkan kesalahan bukan COVID-19, tetapi ditunjukkan berlaku kesalahan kerana COVID-19. Sebagai contoh dulu, kena saman konon-kononnya isteri berada di sebelah, padahalnya dia menggunakan telefon bimbit waktu memandu. Jadi ini merupakan perkara yang dikaitkan dengan COVID-19. Bagi kes yang dibawa ke mahkamah, sehingga kini seramai 21 individu telah didapati bersalah. Manakala 13 lagi masih dalam proses perbicaraan. PRP ataupun Pasukan Respon Pantas di bawah KKMM juga telah mengeluarkan sebanyak 415 penafian dan penjelasan mengenai berita palsu yang berkaitan dengan COVID-19 ini. Jadi saya meminta kepada orang ramai supaya berhati-hati apabila mendapat berita yang belum tentu sah, yang belum tentu lagi dari segi kesahihannya sebelum menyebarkan. Kerana tindakan menyebarkan berita yang tidak sah akan mengakibatkan diri mereka didakwa di mahkamah. Jadi yang membuat berita pun boleh didakwa, yang menyebarkan berita pun boleh didakwa. Jadi saya harap berhati-hati di dalam menyebarkan setiap berita yang diterima. Cek dulu kesahihan berita sebelum disebarkan. Mengenai tapak binaan, sejak April sehingga 22 Disember, sebanyak 14,025 jumlah pemeriksaan telah dilakukan oleh anggota penguatkuasa Lembaga Pembangunan Industri Pembangunan Malaysia ataupun CIDB yang melibatkan 8,004 tapak binaan di seluruh negara. Semalam, anggota penguatkuasa telah membuat pemeriksaan di 14 tapak binaan di seluruh negara dan kesemua tapak binaan yang diperiksa mematuhi SOP yang ditetapkan. Kerajaan sebelum ini telah melaksanakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD di apartmen Amber Court dan juga apartmen Ria dan rumah kongsi Jalan Semaut di Jalan Genting. Di Jalan Genting, Bentong, bermula 10 hingga 23 Disember. Bagi apartmen Amber Court, KKM telah melaksanakan 1,183 ujian saringan, sebanyak 381 kes positif COVID-19 telah direkodkan dan 85 masih menunggu keputusan. KKM juga telah melaksanakan 1,041 ujian saringan di apartmen Ria dan mengesahkan terdapat risiko jangkitan baru yang dikesan manakala terdapat kontak rapat kepada kes positif yang perlu dijalankan ujian saringan. Manakala di rumah kongsi Kampung Semaut, KKM telah melaksanakan saringan ke atas semua penduduk dan didapati hanya 3 orang sahaja yang bergejala dan ujian RTK antigen yang dijalankan semula ke atas mereka didapati negatif. Oleh itu, atas nasihat daripada Kementerian Kesihatan, sidang khas malam bersetuju untuk melanjutkan lagi PKP diperketatkan di apartmen Amber Court dan juga apartmen Ria di Jalan Genting ini bermula 24 Disember 2020 sehingga 6 Januari 2021 dan dalam masa yang sama menamatkan PKP diperketatkan di rumah kongsi Kampung Semaut pada 23 Disember iaitu esok seperti yang dijadualkan. Sidang khas juga turut bersetuju
dengan cadangan Kementerian Pengajian Tinggi untuk membenarkan kemasukan semua pelajar antarabangsa dari semua negara ke kampus secara fizikal bagi seksi pembelajaran tahun 2021 yang akan berkuat kuasa mulai 1 Januari 2020. Semua kecuali pelajar daripada UK, daripada United Kingdom. Berdasarkan kes yang terbaru di United Kingdom, maka kita tidak membenarkan pelajar daripada United Kingdom. Pelajar-pelajar yang terlibat adalah pelajar yang lama yang akan menyambung pengajian mereka dan juga pelajar baru yang telah pun mendapat tawaran daripada universiti tempatan, sama ada swasta ataupun universiti awam di negara kita. Dan selain daripada mendapat tempat di universiti, mereka juga telah mempunyai kediaman. Kalau yang baru masuk pun dah ada dah kediaman, rumah kediaman ataupun tempat tinggal mereka. Kita tak mahu mereka datang baru nak mencari rumah kediaman. Semua dah komplit, baru kita benarkan mereka datang. Dan tertakluk kepada SOP biasa kepada warga yang datang daripada luar negara, iaitu 3 hari sebelum datang mereka perlu mengadakan swab test. Apabila tiba di pintu masuk di KLIA, sekali lagi mereka perlu mengadakan test, dan selepas itu mereka akan dihantar. Kalau mereka negatif, mereka akan dihantar ke pusat kuarantin yang dikhaskan oleh kementerian selama 10 hari macam biasa. Dan kos ujian adalah perlu ditanggung oleh pelajar yang berkaitan. SOP dan syarat terperinci mengenai pembelajaran di universiti tempatan atau swasta tempat mereka masuk akan diperincikan dan diumumkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Sidang khas juga bersetuju untuk membenarkan kemasukan pelajar bukan warga negara yang datang bersama pengiring untuk belajar di sekolah-sekolah antarabangsa, international school, di negara kita. Jadi kebenaran ini merangkumi perkara berikut. Yang pertamanya, kebenaran berkuat kuasa mulai 1 Januari 2021. Kebenaran itu mula, dibenarkan mereka boleh masuk mulai 1 Januari. Dan ianya tertakluk hanya kepada pelajar yang sedia ada, yang telah diluluskan permohonan dan telah mendapat visa daripada Jabatan Imigresen Malaysia. Jadi pelajar dan pengiring dibenarkan kerana pelajar biasanya masih muda. Jadi pelajar dan pengiring juga perlu melakukan ujian 3 hari sebelum berlepas, dan setibanya perlu sekali lagi dibuat saringan setiba di airport, dan selepas itu perlu menjalani kuarantin wajib selama 10 hari seperti yang diwartakan oleh kerajaan. Dan kos untuk ujian saringan perlu ditanggung oleh pelajar berkenaan dan juga pengiring mereka. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sejak kerajaan memberi kelonggaran untuk pergerakan, ramai yang mengambil kesempatan untuk bercuti bersama keluarga. Kita difahamkan di Langkawi, di Pulau Pinang, di Melaka dan bandar-bandar pelancongan ini, hotel-hotel telah pun di-booking sepenuhnya, dah fully book hotel-hotel ni. Jadi bermakna ramai yang akan bercuti. Jadi saya harap walaupun kelonggaran telah diberikan untuk rentas negeri yang membolehkan mereka bercuti, SOP mesti jugalah dipatuhi. Mesyuarat telah dibentangkan. Hari ini kita ada mesyuarat mengenai norma baru, kempen norma baru. Hari ini UTM telah membentangkan satu kajian yang mereka lakukan, iaitu daripada Ogos hingga Disember ini, mengenai tahap pematuhan terhadap SOP norma baru. Jadi 3 perkara yang mereka buat kajian, iaitu tentang pemakaian pelitup muka,
mengamalkan fizikal, penjarakan sosial dan mencuci tangan, ya, sama menggunakan sabun ataupun sanitizer. Jadi hasil kajian itu mendapati kadar pematuhan SOP di kalangan orang ramai adalah tinggi. Hanya sebilangan kecil saja yang masih tidak mematuhi SOP. Memakai pelitup muka 96.7% patuh. Mengamalkan penjarakan fizikal ataupun penjarakan sosial 90% patuh. Manakala mencuci tangan menggunakan sabun atau sanitizer 88.7% patuh. Ini menunjukkan pematuhannya adalah tinggi sekali. Hasil kajian juga menunjukkan 89.2% rakyat Malaysia mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap kempen pembudayaan norma baru ini, dan lebih menarik ialah 77.5% rakyat Malaysia merasakan peranan masyarakat dalam menangani penularan COVID-19 adalah sangat penting. Itu adalah satu kajian, ya, yang dibuat secara, ini empirical study yang dibuat oleh UITM, berbeza ni, UITM, saya ulangi, UITM. Ini merupakan satu petanda baik, yang saya kira merupakan satu petanda baik, menunjukkan bahawa orang ramai sedar akan kepentingan mematuhi SOP dalam menjaga keselamatan diri dan keluarga. Oleh itu saya nak mengucapkan tahniah kepada seluruh rakyat Malaysia di atas kepatuhan yang begini tinggi, peratusan kepatuhan yang begini tinggi, dan saya ucapkan juga terima kasih bagi pihak kerajaan, mengucapkan tinggi-tinggi terima kasih di atas kepatuhan rakyat terhadap semua SOP yang telah pun dikeluarkan oleh kerajaan, iaitu basic SOP, 3 basic asas SOP: pemakaian pelitup muka, penjarakan sosial dan juga mencuci tangan. Jadi tiga-tiga ni nampak gayanya begitu tinggi sekali. Jadi tahniah. Dan sebab itulah saya katakan bahawa kita mesti meneruskan budaya baru yang ada di kalangan kita ni. Sebab vaksin terbaik adalah apabila kita sendiri mampu menjaga diri kita dengan mematuhi setiap SOP. Mematuhi setiap SOP itulah vaksin yang terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia. InsyaAllah, kalau kita patuh kepada SOP, InsyaAllah bukan saja kita, keluarga kita, tapi seluruh masyarakat di sekeliling kita juga akan terus kekal selamat. Terima kasih. Saya buka kepada soalan. Assalamualaikum Dr. Sri. Soalan saya, beberapa negara seperti Eropah telah pun mengikat penerbangan dari Britain susulan terdapat strain baharu COVID-19 di London yang dipercayai merebak di luar kawalan ataupun out of control. Dan semalam juga semasa sidang media Tan Sri Dr. Nisham, beliau ada menyebut pihaknya sedang memantau secara dekat mengenai perkara ini. Jadi adakah Malaysia merancang untuk membuat perkara yang sama, menyekat penerbangan dari Britain ini, dan ada perbincangan tak dilakukan bersama MOT atau syarikat penerbangan? Okey, seperti yang kita tahu, bukan saja Britain, tetapi kita masih lagi menutup pintu sempadan ataupun masih lagi menutup sempadan kita kepada seluruh negara di dalam dunia ini, kecuali dalam keadaan-keadaan dan sebab-sebab tertentu saja mereka masuk. Maknanya secara keseluruhannya kita masih menutup negara kita. Dan mengenai Britain ini, seperti yang disebut oleh Ketua Pengarah Kesihatan, mereka sedang memantau, dan insya-Allah ya, kita akan dapatkan laporan daripada Kementerian Kesihatan di dalam syarah khas MKN, dan jika perlu tindakan yang lebih lagi, kita akan umumkan lagi lah, sama ada saya umumkan ataupun DG Kesihatan akan umumkan setelah pemantauan dibuat terhadap kes virus yang sekarang ni yang begitu cepat dari segi merebaknya, ya, dan dari segi kes kematian pun saya dipahamkan agak tinggi juga di Britain, ya. Semalam saya menelpon sahabat saya di Britain, dia kata lebih kurang 30,000
kematian sehari yang berlaku dalam beberapa hari ini. Jadi kita sedang meneliti perkara ini. Biarlah Kementerian Kesihatan yang membuat penilaian risikonya dan kita akan umumkan apa tindakan seterusnya. Assalamualaikum Dr. Seri. Saya Aslah daripada Bernama, meja jenayah. Dr. Seri, adakah pasukan National Task Force ini akan diteruskan atau dibubarkan walaupun selepas tempoh COVID-19 ini? Dan sekiranya ia diteruskan selepas tempoh COVID-19, adakah pasukan NTF, National Task Force, dilihat mampu menangani Op Benteng? Apa pandangan Datuk Seri tentang hubung perkara ini? Ya. Kalau dilihat dari segi keberkesanan NTF ni dalam Ops Bentengnya, ianya amat berjaya sekali. Setiap kali bila saya buat laporan, memang ada tangkapan setiap masa. Walaupun peringkat awal NTF ni ditubuhkan untuk Ops Benteng sewaktu COVID ini, tapi kalau kita lihat tindakan dan kejayaan mereka untuk menangkap dan mengusir parti ini, saya kira merupakan satu perkara yang baik untuk negara. Ya, sebab parti ini bukan hanya berbahaya kepada negara sewaktu COVID-19 saja. Bukan saja kita nak sekat mereka masuk kerana mereka ada kemungkinan untuk membawa virus COVID-19 bersama mereka, tetapi juga mereka melakukan jenayah rentas sempadan. Dan jenayah rentas sempadan ini ianya tak kira waktu COVID-19 ataupun tidak, ianya tetap merupakan jenayah. Dan kes kemasukan parti yang menyusahkan kita selama ini sepatutnya disekat sepanjang masa. Bukan saja perlu sewaktu dibuat secara agresif sewaktu COVID, tetapi sepanjang masa. Dan kita tidak membenarkan negara kita dibolosi oleh sesiapa saja. Bukan saja waktu COVID ataupun dan waktu-waktu lain selepas COVID pun sepatutnya tindakan yang sama perlu dilakukan untuk menyekat kemasukan parti ini. Jadi bagi saya, insya-Allah selepas jika kes-kes COVID telah menurun, kita akan mengadakan perbincangan seterusnya. Dan kalau ditanya pandangan peribadi saya, bukan pandangan sebelum perbincangan dilakukan, saya berpandangan atas kejayaan Ops Benteng ini, Ops Benteng perlu diteruskan. Ya, tapi insya-Allah kita akan bincang lagi lah perkara ini bila tiba masanya lah. Okey. Assalamualaikum Datuk Seri, saya Faris dari RTM. Saya tanya, semalam Menteri di Jabatan Perdana Menteri Bahagian Ekonomi Datuk Seri Mustafa Muhammad ada menyatakan kerajaan ketika ini sedang berbincang dengan beberapa negara bagi pembukaan semula sempadan antarabangsa yang ditutup disebabkan pandemik COVID-19 untuk memulihkan semula ekonomi. Namun beliau berkata pembukaan tersebut tidak boleh dibuat secara drastik. Jadi nak tahu, apakah perancangan kerajaan ketika ini ke arah pembukaan semula sempadan antarabangsa, bila jangkaan paling awal ia akan dibuka dan mungkin kesan atau risikonya terhadap penularan COVID-19 dalam negara? Ya. Sebenarnya cadangan untuk membuka sempadan negara ni telah pun diumumkan satu ketika dulu. Ya, apabila kita mengumumkan ada 6 negara zon hijau untuk kita benarkan kehadiran mereka ke negara kita dan dengan timbal balik, iaitu kita panggil Green Travel Bubble ni, telah diumumkan, yang dulu melibatkan 6 negara: Australia, New Zealand, Jepun, Korea Selatan, Singapura dan juga Brunei. Kita dah umumkan dulu, tetapi keadaan berubah waktu itu apabila Australia ketika itu telah mengumumkan menutup semula pintu negara mereka kepada negara-negara lain. Dan selepas itu kes juga di Jepun, tiba-tiba ada kenaikan kes, dan Jepun juga mengisyarkan darurat di Jepun ketika itu. Jadi keadaan berubah, maka kes itu terhenti sementara waktu. Dan sekarang ni beberapa negara didapati hijau semula, green semula. Kata Brunei contoh, Brunei sudah difahamkan 6 bulan dah kosong, tidak ada kes pun, tidak ada sebab kenapa kita tak boleh membenarkan Brunei untuk masuk sebagai contoh. Singapura kita dah benarkan dari segi rakyat kita dan komuniti perniagaan daripada Singapura untuk datang ke Malaysia. Kita buka kepada mereka.
Dan begitu juga dengan beberapa negara tertentu yang melibatkan CEO syarikat mereka, EP1 ni, expatriate 1 ni, kategori 1 iaitu CEO dan sebagainya, kita telah pun membenarkan mereka masuk ke negara kita, ya. Jadi sebenarnya kemasukan tu dah ada, tetapi dalam keadaan terhad dan mendapat kebenaran daripada Jabatan Immigration. Dan keadaan ini seperti kata dia boleh berubah. Dan sekarang ni kita lihat beberapa negara telah pun hijau. Kes tidak ada lagi di negara mereka, dah tidak banyak lagi. Dan kita juga melihat bahawa ada kemungkinan kalau kita boleh membuka yang dulunya dia anggap sebagai green travel bubble tu, termasuklah Taiwan misalnya. Begitu dari segi kawalannya begitu baik sekali. COVID-19 di Taiwan sebagai contoh. China, negara China yang begitu besar, yang mempunyai banyak provinsi ni yang semuanya hijau sejak daripada dulu. Jadi kita juga melihat perkara ini. Jadi insya-Allah kita akan terus memantau perkara ini, dan kalau ada apa-apa pengumuman kita akan umumkan nantilah. Setakat ini kita sedang melihat, mengkaji dan juga berbincang. Kementerian Luar juga akan dilibatkan. Perkara ini akan diumumkan nantilah. Belum sampai waktunya lagi untuk diumumkan. InsyaAllah kita akan tengok. Dan keadaan boleh berubah. Mungkin hari ni kita umumkan, besok tiba-tiba dah jadi lain pula. Macam di Britain, tiba-tiba kes mendadak seperti ini yang menyebabkan, kalau dulu Britain kita benarkan datang, pelajar-pelajar daripada Britain pun dulu kita benarkan, tapi sekarang ni banyak negara-negara di dunia, termasuk di Eropah, di Middle East dan sebagainya, telah pun menutup pintu kepada warga daripada Britain. Jadi keadaan boleh berubah dalam waktu yang terdekat. Jadi walaupun kita mempunyai perancangan, tetapi kita akan lihat dari segi keadaan semasa untuk kita umumkan nanti. Datuk Seri, tadi sebentar Datuk Seri sebut pelajar antarabangsa. Bagaimana pula dengan pelajar tempatan universiti? Adakah mereka boleh kembali ke kampus dan mungkin KPT akan umumkan ke macam mana? Kita tunggu KPT lah. Kita tunggu KPT umum. InsyaAllah dia akan umumkan. Jadi kita tunggulah, ya. Alright. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu kembali. Perkembangan banjir di Kelantan sehingga tengah